Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua subscribers, followers Dr. Super Puppet. Okey, sebenarnya sebelum kita mulakan cerita misteri dalam penyusuan susu ibu yang saya pernah alami, kita jangan lupa ya, mesti like, share and subscribe dulu ya. Sebenarnya kalau ikutkan daripada anak yang pertama saya, tidak ada apa yang sebenarnya agak misteri lah. Cuma memang saya selalu bawa anak yang pertama dengan kedua, ketiga pergi ke hospital setiap kali saya on call. So jadi dekat hospital tu memang ada macam-macam lah. Kalau nak cerita benda-benda yang menyeramkan memang banyak. Tapi Alhamdulillah lah anak pertama dengan kedua ni tak pernah kena lagi lah. Sesekali mereka nampak sesuatu tapi kita baca ayat kursi je lah. Tapi kisah misteri yang saya nak cerita iaitu apabila saya ni masa tu umur dia lebih kurang dalam 4 bulan ke 5 bulan macam tu. Saya balik daripada hospital selalunya lebih kurang dalam 6.30. Lambat lah kan doktor, kalau kerja tu lagi-lagi kalau post call lagi, kalau boleh nak cepat balik je. So jadi ada satu hari tu saya minta untuk balik awal sikit. Jadi dalam pukul 4 ya, selalunya dalam pukul 4 macam tu anak saya tu, baby tu dia akan minta minum lah kan. So dia dah lapar, jadi biasanya babysitter tu dia akan panaskan susu yang saya perah dan dia akan bagi melalui botol lah ya. Tapi anak pertama saya ni memang pelik sikit, dia memang susah sangat nak minum botol. Dia kadang-kadang sampai pakai syringe, kadang-kadang pakai sudu tapi nak tak nak dia kena minum jugalah kan. So jadi memang dia tak suka botol. Dan masa saya nak balik masa dia umur 4 bulan tu, masa tu saya balik awal sikit. Balik awal sikit daripada kerja. Tapi saya tak bagi tahu pada babysitter saya. Jadi babysitter saya ni cubalah nak bagi susu kepada anak yang pertama ni. Dan bila baby tu menangis, dia tak nak, dia refuse langsung susu yang nak diberikan tu. Dan tiba-tiba saya ketuk pintu rumah babysitter saya tu. Dan babysitter saya tu macam doktor dah balik. Oh patutlah baby ni tak nak minum susu sebab dia tunggu yang fresh. Dia cakap macam tu. Tiba-tiba anak saya diam. Masa ketuk pintu tu terus diam. So jadi daripada situ saya tahulah sebenarnya anak saya, walaupun dia tahu rutin dia yang biasa adalah minum susu pakai botol, sebenarnya naluri seorang anak yang menyusu ibu ni sangat kuat ya. Dia tahu walaupun kita tak bagi tahu, dia tahu yang dia akan menyusu secara direct daripada ibu, dan dia tahu yang ibu dia sebenarnya nak balik awal hari tu walaupun saya tak bagi tahu. So jadi itulah kita kata bonding. Sebenarnya misteri yang saya maksudkan ini adalah macam mana ya benda kita tak boleh nampak, it's beyond our eyes dan tidak dikaji dengan secara saintifik bagaimana bonding ini berlaku. Sebenarnya saya pun pelik macam mana anak saya yang pertama ni dia boleh tahu yang sebenarnya saya nak balik dan dia tak nak menyusu yang telah diperah, yang telah dipanaskan ya. Dia nak juga yang fresh tu daripada ibu dia. Lepas tu bila saya sampai je dekat rumah, wah dia menyusu macam orang kelaparan ya, macam setahun tak jumpa susu. Tentang anak kedua sebenarnya tidak ada apa-apa yang misteri lah, sebab saya pun dah tahulah apa ni cara nak menyusu yang betul apa semua kan. Cumanya anak yang kedua ni macam saya cerita tu, saya punya fridge tu kan, dia punya peti ais punya pintu tu tidak tutup rapat semasa saya balik kampung. Itulah peristiwa yang sangat menyedihkan ya. Yang anak ketiga, itu masalah yang saya cakap misteri yang berlaku yang sangat-sangat cakap apa tak boleh dilupakan lah. So apa yang berlaku sebenarnya, anak saya yang ketiga ini sebenarnya ada kembar, tapi memang keturunan saya memang ada kembar lah ya. Anak saudara saya sendiri pun kembar dan memang happy lah ya sebab kita tahu kembar. Dan masa tu tak ada apa sangat lah sampai saya carry bawa kandungan tu sampai kandungan berumur 28 minggu. Saya dapat tahu yang macam flow darah tu
kepada baby yang satu lagi tu tak berapa cantik. Jadi tapi doktor suruh tunggu sampai next weeknya untuk follow up. Masa umur 29 minggu saya dapat tahu yang kembar tu dah meninggal. Memang saya nangis lah. Saya nangis sebab kita dah prepare barang-barang tu semua dua kan. Jadi memang sedih lah sebab nak menerima kenyataan meninggal dalam perut tu kita rasa risau sebab doktor ada cakap, dia kata yang seorang lagi ni kalau yang meninggal tu kemungkinan akan ditolong oleh yang satu lagi dan yang satu lagi akan cuba supply darah. Jadi kemungkinan yang nombor dua, yang yang seorang lagi ni yang hidup ni pun akan boleh ikut meninggal sekali. Wah, saya masa tu, ya Allah, tak tahulah nak cakap. Saya diberi cuti sampai saya bersalin. Jadi sepanjang saya duduk dekat rumah tu memang doktor tak bagi buat apa-apa. Jadi saya dah macam orang tak betul dah kan. So jadi saya sekejap-sekejap saya cakap dengan macam seolah-olah ada 2 baby dalam tu. Tapi itulah sebab kita ni orang Islam, jadi kita banyak berdoa kan. Jadi saya melahirkan secara normal kedua-dua sekali. Dan yang jadi isunya sekarang ni, yang anak nombor saya yang kembar ni, yang nombor 3 ni, dia sebenarnya agak misteri sikit. Sebab kalau dia minum susu, saya tahulah sebab saya pernah menyusu anak yang pertama dengan kedua. Saya tahu macam mana kalau budak menyusu, budak lelaki memang kuat menyusu. Tapi tak adalah sampai kalau susu banyak, dia tak adalah menyusu sampai ke 12 kali. Ini dia dah menyusu sebelah kanan, dia akan menyusu lagi belah kiri. Walaupun dah muntah-muntah, dia menyusu lagi. Seolah-olah dia menyusu untuk 2 orang. Ya, so jadi seolah-olah macam dia makan tu untuk 2 orang. Ya. So jadi bila badan besar naik macam biasa, ya, walaupun dia lahir kecil 2.3 kilo, tapi itulah dia pembesaran dia, peningkatan setiap bulan memang okey lah, ngam-ngam, tak adalah macam gemuk ke obes. Tapi dia minum tu seolah-olah macam budak yang besar, yang dah macam 3, 4, 5 kilo dah, macam tu. Dia minum terlalu banyak dan dia muak, menculuk, muntah pun dia minum juga lagi. Seolah-olah macam dia tak puas lah, seolah-olah dia tolong minumkan untuk yang seorang lagi. Masa dia makan, masa kita dah start makan kan, kita suka bagi dia makan pisang ke apa ke kan, finger food masa dia umur 7, 8, 9 tu. Jadi dia suka pegang 2 benda dekat tangan dia. Jadi tapi yang satu ni dia akan pegang, dia tak makan. Dia akan pegang sampai cair. Dan yang dia akan makan yang belah kanan je. Yang belah kiri dia akan pegang aja. So dia akan makan apa-apa, semua 2. Dia akan pegang sudu 2. Kalau kita tarik dia tak bagi. Memang dia nak 2 juga. So jadi apa-apa benda dia semua kena 2. So kalau sudu nak 2, kalau pisang nak 2, apa pun nak 2. Jadi tapi yang sebelah lagi tu tak usik. Dia nak juga yang dia makan yang ataupun dia guna yang belah kanan aja. Itulah pelik dia. Dan memang sebenarnya ada perkara yang berlaku semasa dia umur 8 ke 9 bulan. Masa tu kami dah berpindah ke Batu Pahat kan. Jadi saya jadi doktor di Pantai Hospital, pakar kanak-kanak di situ. Dan sebab kita kena jaga orang tua masa tu, mak bapak mentua saya. Dan anak yang nombor 3 ni, memang kita duduk kampung dan kita selalu akan travel lah. Saya akan travel daripada kampung pergi ke hospital pantai lah. Jadi ada satu hari tu, anak saya ni bila saya balik daripada kerja, dia tengok saya, dia melalak, dia menjerit, dia menangis, dia meraung. Inilah Muhammad Irsyad ni. So jadi apabila saya takut, saya kata kenapa budak ni macam takut, tengok muka saya takut. Dia macam bila dia tengok saya, dia terus macam ni, dia tolak. Dia terus macam bila dia nampak saya, dia terus pejam mata. Lepas tu dia nak menyusu, dia lapar tau sebenarnya. Dia nak menyusu direct. Tapi bila dia meletak, saya letak je menyusu, untuk menyusu macam ni, tiba-tiba dia macam kena tampar. Dia seolah repuk macam ni. Dia terkejut, lepas tu dia terus wah menjerit kuat-kuat. Lepas tu macam dah amat arbab dah malam tu. Memang tak nak langsung dia menyusu. Lepas tu bila dia ayah dia pegang, ya, baca ayat kursi, baca ayat Quran apa semua, cuba tenangkan dia. Tapi dia tak nak pandang muka saya.
Dia memang tak nak pandang muka saya. Dia tengok je macam, oh dia nangis. Lepas tu dia nak sangat menyusu. Dia haus. Jadi saya terpaksa perah bagi pakai botol. Tapi dia memang nak. Dia nak menyusu pakai botol. Tapi dia tak nak menyusu direct dekat saya. Saya sampai, kenapa budak ni tidur dengan saya tak nak. So dia memang tak nak tidur dengan saya. Bila dia dah tidur, dah lena, ayah dia dah tidur kan, barulah dia saya pergi dekat dia. Itu pun kadang-kadang dia nangis, dia merangkang macam ni, dia tak nak. Seolah-olah macam dia kena ganggu. Jadi sebenarnya apa yang ganggu dia? So sebenarnya itu berlaku dalam 2-3 hari sampai saya buntu tau. Sebab dia dah tak nak menyusu saya secara direct. Jadi saya takut ya, breast saya masa tu dah jadi agak bengkak. Sebab selalu malam dia akan, orang Jawa cakap ngempeng ya. Jadi biasanya dia akan menyusu. Malam-malam tu memang orangnya kuat menyusu. Jadi susu saya malam memang banyak. Jadi bila kita dah penat kerja siang kan, jadi kadang-kadang malam tu kita nak mengepam pun kita tak larat, dan anak pula tak nak menyusu. Jadi biasalah kalau mengepam ni taklah si efektif baby hisap, jadi akan jadi bengkak susu. Jadi saya dah macam buntu lah. Saya kata tak apalah, kalau macam ni kita pergi jumpa ustaz pergi jumpa Ustaz Darusshifa lah masa tu dekat Batu Pahat dekat belakang kampung Istana. Masa tu ada satu surau dekat atas tu, dia ada buat rawatan untuk Darusshifa ni lah. Saya pun suspect something juga sebab saya rasa badan saya macam meremang-meremang selalu meremang-meremang. Ni sekarang saya cakap pun dah meremang-remang. Okey, so jadi apabila pergi jumpa ustaz tu kata ada benda mengikut saya dekat belakang saya ni. Jadi adalah benda tu biasalah tu makhluk halus kan, dia memang suka. Jadi sebab saya suka kerja di hospital dan dia suka ikutlah kan orang-orang yang baru balik malam. Kadang-kadang saya pergi hospital balik malam. Jadi benda tu mengikut. Dekat hospital ni memang ada macam-macam ada hamster tu kita bela dan dia meninggal. Dan meninggal pula, actually hamster tu mati. So dan bila hamster tu mati, hamster tu memang kita tanam dekat kubur, ada kubur hamster lah. Maksudnya ada kita tanam elok-elok dekat depan garden rumah. Yang nombor 3 ni dia cakap, Umi, kenapa ada tikus hamster lari-lari kat depan? Saya macam, ada hamster lalu? Saya kata mana ada, kita kan dah tak bela hamster dah. Oh, rupanya dia macam ternampak-nampak hamster tu berlari-lari dekat garden, dekat tepi rumah. Jadi saya rasa mungkin mata dia belum terhijab lagi masa tu. Dan anak yang nombor 4 pula, kami diganggu lagi. Okey, saya sebenarnya menyusukan anak ni tidak bukan susu saya. Maksud saya pakai SNS tube. Kalau kita tengok kita pakai tube, ada masukkan susu dekat dalam botol Medela tu, dan anak saya menyusu direct tapi susu ibu susuan sebab masa tu umur dia dah 3 bulan ke atas tu, saya dah dapat ibu susuan. Ada 2 orang ibu susuan anak saya ni. Sebab jadi anak saya ni menyusu on the breast tapi dia pakai SNS. Jadi dan ada satu ketika tu dia tak nak menyusu macam anak saya yang nombor 3. Dia menolak dan asalkan pukul 11 malam je dia akan seolah-olah macam kena tampar. Dia macam tiba-tiba dia macam ni, dia menolak, dia tiba-tiba dia macam ni. Lepas tu dia menangis setiap pukul 11 malam ke atas tu, dan agak susah nak tenangkan dia. Jadi kita rasa pelik, kenapa dia ni macam ni. Saya pun dah terfikir dah, ini takut jadi macam anak yang nombor 3 kan. Jadi okey lah, jadi kita panggil. Masa tu suami saya outstation, saya pun blur jugalah. Jadi kita panggil ustaz yang sama daripada yang mengubat anak saya yang nombor 3 tu dulu Jadi dia datang all the way daripada Batu Pahat ke JB. Sebab apabila anak saya kena macam tu, memang saya mengaji je, baca Yasin, baca kursi, bacalah semua-semua tu. Dan saya perasan ada kucing hitam, dia suka cakar-cakar pintu tempat sliding door. Tapi saya tak tahu kucing apa tu sebab tak pernah tengok kan. Tapi saya tahulah ini gangguan. Nak jadi cerita, suami saya memang dah balik lah, on the way balik. Jadi tiba-tiba saya ada dengar ketukan dekat depan pintu. Saya cakap,
siapa ni? Bila saya buka pintu tak ada. Masa tu hujan lebat. Saya kata mana tadi suami saya ke yang ketuk pintu ni tadi? Lepas tu saya telefon suami saya. Dia kata tak, dia masih dalam kereta lagi. Wah, masa tu meremang rumah saya. Dan bila ustaz tu datang, memang dia azankan 4 penjuru. Lepas tu dia tabur garam lah apa dekat sekeliling rumah. Semua dia kata buat pemagar. So jadi Alhamdulillah ya. Lepas tu tak ada gangguan lagi sebab dia bagi air jampi ke ada anak saya ni, ayat Quran. Dan dia suruh saya amalkan benda yang saya amalkan tu lah. Dia suruh saya baca surah Al-Baqarah, ni ayat-ayat ruqyah lah. Sebagai umat Islam, sebenarnya kita tahu ada makhluk selain manusia, iaitu jin, syaitan ya. Benda-benda macam tu ya, memang adalah dia nak mengganggu kita. Dan mungkin selain daripada kita fikirkan medical penyebab daripada medical problem, kita juga mungkin berlaku combination of history. Dan kita tengok ini mungkin disebabkan oleh ada gangguan ya daripada makhluk halus. Jadi pergilah berubat, tak ada masalah pun pada saya. Perubatan Islam menggunakan ayat Al-Quran okey ya. Walaupun saya medical person, sebab saya dah cuba rule out apa penyebab medical kepada anak-anak saya, tapi bukan disebabkan itu. Dan masalahnya saya sendiri mengalami benda-benda yang meremang-beremang di rumah tu. Jadi benda tu lah kan, apa lagi. Sekian, terima kasih daripada Dr. Super Pop Pet.